Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita sambung pembelajaran kita hari ini di bawah tajuk 6.2 pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Cuma kali ini kita ingin melihat bagaimanakah pola pertumbuhan manusia. Okey, yang kita tahu manusia ni mula-mula kita lahir kita jadi bayi. Kemudian kita akan jadi kanak-kanak. Bila dah jadi kanak-kanak, macam sekarang awak semua adalah remaja. Kemudian kita akan menjadi orang dewasa dan akhir sekali kita akan jadi orang tua. Walaupun kita tak suka jadi orang tua, kalau panjang umur kita akan menghadapi hari tua kita. Baiklah, seterusnya kita nak lihat apa? Kita nak lihat bagaimanakah pola pertumbuhan manusia. Bila kita berikan graf, okey, kita ada graf ketinggian, ketinggian melawan umur. Maksudnya kita nak lihat bagaimanakah perubahan ketinggian seorang manusia daripada saat dia lahir sebagai bayi sampailah dia jadi orang tua umur 65. Okey. So kita ni kita nak tengoklah macam mana perubahan ketinggian dia. Okey, kalau dari segi kita tengok masa dia bayi kan 0 hingga 3 tahun sampai dia jadi 3 tahun jadi kanak-kanak, pertumbuhannya pesat. Tengok ni grafnya. Pertumbuhannya pesat. Kemudian bila menjadi kanak-kanak, dia punya pertumbuhan sedikit perlahan. Okay. Di bahagian ini, pertumbuhannya menjadi sedikit perlahan. Dia lambat nak naik dia punya ketinggian dia. Namun begitu, pada sekitar 13 hingga 20 umur seseorang, pertumbuhan ketinggiannya nampak semakin pesat. Dia lebih cerun, maksudnya dia naik mendadak lah ni. Pertumbuhan dia pesat. Sewaktu ia menjadi orang dewasa, iaitu di sekitar umur 20 hingga 65 tahun. Okey, kita lihat dia punya ketinggiannya constant, dia macam tidak berubah sangat. Pertumbuhan dia sudah menjadi minimum. Okey, dan bila menjadi orang tua, iaitu melepasi umur 65 tahun, melepasi umur 65 tahun, maka kita lihat ketinggian seseorang itu menjadi negatif. Maksudnya pertumbuhan dia negatif. Saiz badannya makin berkurang. Sebab tu kalau kita lihat orang tua yang umur dia 65 tahun, kebanyakan mereka sudah mula badan mereka sudah sedikit membengkok, saiz badan mereka sudah semakin kecil. Okey, itu disebabkan oleh pola pertumbuhan manusia yang bila meningkat umur 65 tahun, ketinggiannya juga semakin berkurang. Pertumbuhan seseorang itu menjadi negatif apabila ia menjadi orang tua. Okey, mari kita lihat pula graf lengkung pertumbuhan yang membezakan antara lelaki dengan perempuan. Ada beza tak lelaki dengan perempuan ni? Apa perbezaan pertumbuhan bagi lelaki dan perempuan? Jika kita lihat dari segi faktor umur di sekitar bayi sampailah umur 18 tahun. Okey, bila awak lihat pada graf ini, awak tengok dekat sini, kat bahagian ni, nampak seperti macam sama je pertumbuhan dia ni, sama. Pertumbuhan sama ada ia lelaki ke perempuannya, pertumbuhannya pesat dan juga sama. Namun begitu, jika kamu melihat di sekitar di sekitar 4 hingga 12 tahun. Okey, kita tengok bila seseorang itu berumur 4 hingga 12 tahun. Okey, di sekitar ini ya. Jadi kamu perhatikan bagi kanak-kanak lelaki lah ataupun orang lelaki bila umurnya 4 hingga 12 tahun, masa dia kanak-kanak ni, pertumbuhannya nampak lebih pesat daripada kanak-kanak perempuan. Namun begitu pada sekitar 12 hingga 14 tahun, kita lihat
pertumbuhan perempuan, remaja perempuan lebih. Di sini remaja perempuan lebih pesat ketinggiannya atau pertumbuhannya lebih pesat lah berbanding dengan lelaki dekat sini. Lepas tu bila nak dah umur 15 hingga 18, lelaki pula take over. Mereka pula ketinggian mereka lebih lebih pesat daripada perempuan, dan nampaknya perempuan bila umur mereka di sekitar 15 hingga 18 tahun di sini nampak dia punya ketinggian dia sudah pun macam malar, constant, tak tinggi-tinggi. Maksudnya sudah tetaplah ketinggiannya berbanding dengan lelaki. Walaupun umur 15 tahun, ia pola pertumbuhannya masih meningkat lagi. Ketinggiannya masih meningkat sampailah ia cecah umur 18 tahun. Itulah yang membezakan antara pola pertumbuhan lelaki dan juga perempuan. Okey, kita boleh lihat beginilah lebih kurang dia punya gambarnya. Masa baby, kan, masa baby pertumbuhan kedua-duanya masih masih besar, lebih kurang sama kan ketinggiannya. Masa kanak-kanak pun sama juga. Masa remaja, masa remaja kita tengok perempuan nampak lebih tinggi kan daripada lelaki. Tetapi bila meningkat dewasa, tengok orang lelaki ni dah lebih tinggi dah daripada orang perempuan. Namun begitu, bila kedua-duanya sudah pun berusia 65 tahun ke atas, masing-masing sudah menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeza. Maksudnya, bila umur dia 65 tahun, lelaki dengan perempuan masing-masing telah mengalami pertumbuhan yang negatif. Saiz badan pun semakin mengecil. Okey, jadi kita tengok sekali lagi di sini apabila bayi berumur 0 hingga 3 tahun, bayi 0 hingga 3 tahun kita tengok kedua-dua lelaki dan perempuan pertumbuhannya adalah pesat. Kemudian kita lihat pula bila bahagian kanak-kanak iaitu di sekitar 3 hingga 12 tahun. Kita dapati lelaki mempunyai pertumbuhan yang lebih pesat daripada perempuan. Namun begitu, dia punya pertumbuhannya tu, lelaki tu lebih perlahan berbanding masa dia tengah baby. Bagi perempuan pula, ia lebih perlahan berbanding dengan baby. Sama jugalah, cuma bagi perempuan, ia kurang pesat daripada lelaki. So, kalau kita tengok graf ni dekat mana? Dekat sini. Okay, jika nak lihat grafnya masa kanak-kanak, sini. Di bahagian ini nampak lelaki lebih pesat daripada perempuan. Sebab graf warna biru tu, dia dekat atas. Dekat bahagian ini graf warna biru ke atas. So, lelaki lebih pesat daripada perempuan. Namun begitu, dia punya pertumbuhan bagi kedua-duanya, lelaki dan perempuan ni, dia pertumbuhannya lebih perlahan lah berbanding masa mereka seorang bayi. Okey, kemudian kita tengok masa remaja 13 hingga 15 tahun. Okey, masa 13 hingga 15 tahun. Kat sini 13, sini 15 tahun. Okey, cuba awak perhatikan dekat bahagian sini sini. Okey, cikgu padam kejap. Ini nampak. Okey. Dekat bahagian ini. Ya. Nampak pertumbuhan perempuan ni lebih pesat daripada lelaki. Tengok yang graf warna pink tu. Dia lagi pesat pada lelaki. Kebiasaannya lah masa remaja perempuan ni dia akhir balignya adalah cepat. Kalau perempuan dia datang period kan, selalu orang perempuan ni dia akhir balignya lebih cepat berbanding lelaki. Sebab itu pada sekitar remaja iaitu 13 hingga 15 tahun ini, pertumbuhan perempuan lebih pesat daripada lelaki. Seterusnya kita lihat pula di sekitar 16 hingga 18 tahun. Okey, awak rujuk pada graf di sekitar ini. Nampak graf lelaki tu lebih tinggi daripada perempuan. So ketika ini, lelaki lebih pesatlah pertumbuhannya. Okey, ketinggiannya lebih pesat sehingga daripada orang perempuan. Dan jika anda lihat untuk perempuan, untuk perempuan ni dekat bahagian ni dia dah jadi macam malar, dia dah constant. Maksudnya dia dah stop growing. Orang perempuan tu dah stop dah ketinggiannya. Itulah ketinggiannya yang
malar. Okay. So untuk perempuan di sekitar 16 hingga 18 tahun, ketinggiannya kurang pesat dan berhenti. Berhenti itu maksudnya dia sudah mencapai ketinggian yang malar. Dan seterusnya untuk dewasa kurang pesat, bagi lelaki dia sudah malar dan juga sudah berhentilah. Yang perempuan pun sama. Perempuan sejak daripada 16 hingga 18 dia sudah berhenti. Dan apabila tua, kedua-dua lelaki dan perempuan hampir berhenti sepenuhnya ketinggiannya kerana tubuhnya mula menyusut dan mula mengecil. Baik, mari kita ingat semula apa yang kita belajar tadi tentang pola pertumbuhan manusia. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pertumbuhan manusia? Ia adalah satu proses. Ya, pertumbuhan manusia adalah satu proses. Macam cikgu cakap tadi kan, kita bermula dengan bayi, kanak-kanak, sampailah orang tua. So, proses apa? Proses yang melibatkan apa? Proses yang melibatkan perubahan kepada saiz. Perubahan kepada bentuk badan, ya. Kita tengok bentuk badan kita kan berubah dari bayi sampailah kita orang dewasa sampai ke hari tua. Kemudian kita lihat ia adalah satu proses perubahan berat, ya. Macam berat badan kita ni berubah kan sepanjang dari kita bayi sampailah sekarang berat badan kita berubah. Kemudian ia adalah satu proses perubahan jumlah bilangan sel dalam manusia. Okey, kedua, tandakan ciri-ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan. Berikan satu sebab. So, kalaulah cikgu bagi 4 pilihan kepada anda, apakah ciri-ciri yang digunakan untuk kita mengukur kadar pertumbuhan? Ciri ini mestilah yang sesuai sebab yang boleh diukur. Macam mana kita nak cari ciri-ciri yang digunakan untuk ukur kita punya kadar pertumbuhan manusia ni? Satu ciri yang kita boleh ukur. So, ketinggian. Adakah ketinggian kita boleh ukur? Adakah fungsi badan kita boleh ukur? Bagaimana dengan berat badan dan jumlah bilangan sel? So, jawapannya adalah ketinggian. Okay, kita memilih ketinggian dan juga kita memilih berat badan sebagai ciri-ciri yang kita gunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan. Kenapa? Sebab kedua-dua ciri ini adalah ciri yang dapat diukur. Baiklah, jika cikgu berikan graf seperti ini, cikgu minta anda kaji rajah lengkungan pertumbuhan manusia di bawah dan jawab soalan berikut. Pada rajah di atas, label peringkat-peringkat pertumbuhan manusia. Okey, 0 hingga 3 tahun. Ini adalah peringkat apa? Ini adalah peringkat bayi. Kemudian Q. Okay, Q. Q ini adalah peringkat apa? Peringkat kanak-kanak. Okay. Kemudian R. Okay, R. R ni apa? Lepas kanak-kanak apa? Remaja. Macam awak sekarang lah. Awak sekarang adalah seorang remaja. S. S ni peringkat apa? S ini adalah peringkat orang dewasa. Dan akhir sekali T. T ni apa? T ni adalah orang tua. So, itu adalah kita punya, kalau nak tengok, ini adalah lengkungan pertumbuhan manusia. Beginilah kita, kita punya lengkungan pertumbuhan. Di mana bila kita hari tua nanti, ketinggian kita sudah mula berkurang. Alright. Baiklah, apakah kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini? So, pastikan pada akhir pembelajaran, anda dapat mengetahui apakah itu proses pertumbuhan manusia. Okay. Kedua, anda dapat memahami graf lengkung pertumbuhan manusia, iaitu macam tadi kita buat graf ketinggian melawan umur. Jadi, pastikan anda tahu bagaimana bentuk graf lengkung pertumbuhan manusia. Dan yang ketiga, daripada graf lengkung pertumbuhan manusia, kita boleh buat perbandingan bagaimanakah pertumbuhan manusia bagi orang lelaki dan orang perempuan daripada ia bayi sampailah ia menjadi orang tua. Okey, jangan lupa buat latihan pada buku proses skill anda dan kita akan bincang nanti. Okey, Assalamualaikum. Bye.